Luluh hati seorang ayah apabila anak perempuannya yang dibesarkan dengan penuh kasih sayang berakhir nyawanya di tangan seorang lelaki. Anak yang menjadi harapan keluarga diperlakukan sangat kejam. Bagaimana kisah ini bermula? Mari kita mulakan kisah ini. Pada 2 Februari 2015, kita dikabarkan dengan kematian tragis seorang pelajar UiTM Permatang Pau, seberang perai Pulau Pinang Nur Syuhada Johari yang mati dikelar oleh seorang lelaki yang dipercayai bekas teman lelakinya di kilometer 228.2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus, arah selatan di Bukit Gantang. Kejadian diketahui oleh orang ramai setelah seorang saksi melihat sebuah kereta perdana berwarna hitam berada di bahu jalan. Kemudian melihat seorang perempuan keluar dari kereta melalui pintu pemandu kemudian terjatuh. Seterusnya diikuti oleh seorang lelaki yang keluar dari kereta kemudian bertindak menarik mangsa ke tepi besi penghadang jalan. Lelaki itu kemudian melarikan diri ke kawasan hutan. Orang ramai yang menyaksikan kejadian itu berhenti di kawasan kejadian untuk memastikan apa yang berlaku. Terdapat kesan kelar di bahagian leher perempuan tersebut. Tidak lama selepas itu, lelaki itu muncul semula dan membuka pintu kereta dan mengambil sebuah telefon bimbit lalu menelefon satu nombor yang dipercayai ahli keluarganya sambil memohon maaf dan menyatakan dia telah membuat kesilapan. Orang ramai yang berasa curiga bertindak memukul lelaki tersebut dan menyerahkan lelaki itu kepada polis peronda yang sampai di lokasi kejadian setelah usaha suspek untuk melarikan diri ke kawasan hutan gagal. Pemangku Ketua Polis Taiping, Superintendent Ismail Cik Isa mengesahkan menerima laporan berkenaan dengan kejadian itu dan menyatakan kes ini disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Siasatan awal dari pihak polis telah menjumpai sebilah pisau lipat dibuang oleh suspek di tepi Bukit Lebuh Raya dan mendapat suspek yang berusia 25 tahun itu didapati mempunyai masalah mental. Pada 3 Februari 2015, suspek direman selama 7 hari bagi membantu siasatan berhubung kes ini. Suspek yang berusia 25 tahun dibawa ke Balai Polis Parit Buntar kira-kira jam 10 pagi untuk proses permohonan tahanan reman. Magistrate Rosni Muhammad Rizwan yang hadir ke Balai Polis berkenaan membenarkan suspek direman sehingga 9 Februari 2015 bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Kemudian suspek dibawa semula ke Ibu Pejabat Polis Daerah IP di Taiping kira-kira jam 10.45 pagi hari yang sama. Pada 16 Februari 2015, suspek didakwa di Mahkamah Magistrate kerana didakwa membunuh. Suspek yang dikenali sebagai Syarafi Abu berusia 25 tahun dituduh melakukan kesalahan itu pada jam 11.55 pagi di kilometer 228.2 Lebuh Raya Utara Selatan Plus dekat Taiping. Tertuduh yang memakai pakaian lokap bagaimanapun mendakwa tidak memahami pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrate EU Jim Siang. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Amri Johari. Pada 12 November 2015, tertuduh mengaku tidak bersalah di Mahkamah Tinggi atas jenayah ini. Dia membuat pengakuan itu di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaini Mazlan. Pada 31 Oktober 2016, Mahkamah Tinggi memerintahkan tertuduh untuk membela diri atas tuduhan pembunuhan yang dilakukannya pada tahun 2015. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaini Mazlan membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap Syarafi Abu. Mahkamah menetapkan 13 Disember 2016 sebagai tarikh perbicaraan kes dan tertuduh memilih untuk memberikan keterangan secara bersumpah. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Amri Johari dan Muhammad Azrul Faiz manakala tertuduh diwakili Peguam Muhammad Farhan Ahmad Fazil. Pada 12 Mei 2017, tertuduh dijatuhi hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi selepas didapati bersalah membunuh seorang penuntut Universiti Teknologi Mara UiTM kampus Permatang Pau, Pulau Pinang 2 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Zaini Mazlan mensabitkan Syarafi Abu atas kesalahan itu selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh. Pihak pembelaan juga gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Justru Syarafi didapati bersalah dan disabitkan kesalahan membunuh Nur Syuhada dan tiada hukuman lain yang diperuntukkan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan selain hukuman gantung sampai mati.
Tertuduh dikatakan telah cuba berkawan rapat dengan mangsa sejak mangsa berada di tingkatan 5 tetapi mangsa tidak melayan. Namun tiada siapa menyangka dik kerana cintanya ditolak dan terlalu obses dengan mangsa, tertuduh sanggup merancang jenayah ini. Walhal, ibu bapa mangsa sudah banyak kali melarang tertuduh mengganggu dan mendekati mangsa termasuklah membuat laporan polis. Selain itu, tertuduh juga pernah mencuba melarikan mangsa kira-kira 4 tahun sebelum kes pembunuhan ini berlaku kerana tertuduh pernah memecahkan pintu keluarga rumah mangsa di Taman Sri Hosba. Tidak cukup dengan itu, tertuduh juga pernah ditahan beberapa kali dipercayai terbabit dalam penyalahgunaan dadah. Menurut keluarga mangsa, mereka juga sudah membuat aduan kepada keluarga lelaki terbabit namun tiada penyelesaian. Malah lelaki itu semakin bertindak ganas. Ketika ditanya mengenai kejadian itu, ibu mangsa berkata mereka mengetahui insiden itu apabila seorang rakan Nur Syuhada menghubungi ibu mangsa Nur Azlina Dawari memaklumkan anaknya diugut sebelum dilarikan lelaki itu dari kampus. Mereka juga diberitahu mangsa akan dicederakan jika tidak mahu menaiki kereta lelaki itu. Ibu mangsa cuba menghubungi mangsa beberapa kali tapi panggilan telefon tidak dijawab. Menghubungi ibu bapa lelaki itu meminta bantuan. Namun selepas beberapa jam, ibu bapa mangsa dimaklumkan ibu lelaki itu anaknya sudah mengelar leher mangsa sambil memberi alasan yang tertuduh mempunyai penyakit mental dan tidak mengambil ubat ketika ditahan di balai polis. Ibu mangsa Nur Azlina berkata dia reda dengan pemergian anaknya, malah tenang ketika melihat jenazah anaknya yang dilihat dalam keadaan tersenyum. Jenazah Nur Syuhada selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Ceruk Mokan jam 11 pagi 3 Februari 2015. Begitulah kesudahan kisah ini. Cinta kadang-kadang menyenangkan, tapi acap kali membawa kepada kehancuran. Dek kerana cintanya ditolak, sanggup menghabisi orang lain tanpa alasan. Cinta kepada manusia, manusia akan mati. Cinta kepada Allah, ianya akan terus kekal abadi. Semoga Allah yarham Nur Syuhada ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan diampunkan segala dosa. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih.